وسلم وخصوصا إلى شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، تحية إسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, yang pertamanya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana di atas limpahan rahmat, inayah serta kasih daripada Allah, pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama kita ini dimasukkan ke dalam kelompok manusia yang diberikan oleh Allah Ta'ala akan cintanya. Kerana ketika mana seseorang hamba itu dicintai oleh Allah, maka pada ketika itu akan melimpahlah kebaikan dalam kehidupan hamba tersebut. Seperti mana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ketika mana Allah nak memberikan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan mengurniakan kepada hamba tersebut kefaqihan dalam hal agama. Erti kata yang lain, ketika mana seseorang hamba itu Allah telah pun mentakdirkan kebaikan ke atasnya, maka Allah akan berikan di dalam hatinya itu akan kefahaman yang mendalam dalam hal agama, sehingga akan menjadikan hamba tersebut tidak sanggup untuk mengingkari segala tuntutan agama yang telah pun ditaklifkan ke atas dirinya. Sehingga kan ketika mana hamba tersebut tidak mampu untuk melaksanakan ketaatan, maka pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hamba tersebut akan merasakan kesedihan yang sangat dahsyat. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang dikurniakan cinta Allah ni merupakan hamba yang beruntung. Kerana cinta Allah takkan diperolehi melainkan kita ini terlebih dahulu dicintai oleh Allah. Ianya berbeza dengan cinta hamba sesama hamba. Cinta makhluk sesama makhluk ianya datang daripada diri kita.
Ketika mana kita mula mencintai, maka ketika itu kita akan mula dicintai. Akan tetapi cinta daripada Allah ini merupakan suatu cinta yang, kalau orang kampung saya sebut, limited edition. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia terhad. Dia istimewa. Ketika mana seseorang hamba mula mencintai Allah, maka sebenarnya dia telah pun dicintai oleh Allah terlebih dahulu. Maka atas kerana itu ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni sebelum saya nak meneruskan perkongsian saya nak mengajak diri saya terutamanya dan semua hadirin hadirat yang ada pada malam ini untuk sama-sama kita berusaha merasakan cinta Allah ke atas diri kita. Karena Islam ini datangnya dengan cinta. Islam ini sampai kepada kita atas kerana cintanya Allah terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan Allah terlalu mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka atas kerana itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling mencintai Allah. Sehingga kan kecintaan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah adalah cinta yang tidak ada tandingan. Kalau hari ini kita merasakan, kita telah pun merasakan cinta Allah, maka sebenarnya cinta kita masih lagi jauh nak dibandingkan dengan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita kembalikan rasa syukur kita. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kerana walaupun dalam keadaan aku yang banyak dosa, dalam keadaan yang aku yang selalu mengabaikan panggilan-Mu, dalam keadaan aku yang selalu tidak mengendahkan akan seruan dan tuntutan-Mu, dalam keadaan aku yang selalu mengingkari akan segala suruhan dan larangan yang datang daripada-Mu, ya Allah, Engkau masih lagi tidak memutuskan rahmat-Mu ke atasku. Kau masih lagi berikan kepadaku peluang, ya Allah, pada malam ni untuk aku kembali merasakan cinta-Mu, ya Allah. Kita minta macam tu, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana kedatangan saya pada malam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atas kerana nak mendapatkan cinta daripada Allah. Bukanlah atas kerana nak mendapatkan habuan dunia yang tak seberapa. Dan alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada pihak surau kerana berikan kepada saya pada malam ni ruang untuk kita berkongsi kebaikan. Dan insya-Allah tuan-tuan, malam ni malam terakhir saya berada di bumi Kemaman. Sebelum esok saya balik ke Al-Usta Kedah, tempat saya, bersama dengan anak-anak madrasah saya ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya harapkan biarlah penutup pertemuan saya dengan orang-orang di bumi Kemaman ni adalah penutup perkongsian yang membawa rahmat. Sebab kalau tak, tuan-tuan, perjalanan saya selama 9 jam nak mari ke sini merupakan perjalanan yang sia-sia. Kalau nak dibandingkan dengan habuan dunia, tak terbanding, tuan-tuan. Kalau kita cerita dengan sifir dunia, tuan-tuan, perjalanan ni bukan perjalanan yang menguntungkan. Akan tetapi bila kita bercerita tentang perjalanan untuk meraih cinta Allah, maka inilah sebesar-besar pengorbanan yang boleh saya buat setakat kemampuan saya dalam pada nak mendapatkan cinta Allah. Maka atas kerana itu saya harapkan tuan-tuan ada sesuatu untuk dibawa pulang pada malam ni. Mudah-mudahan kita semua ni dikurniakan oleh Allah kecintaannya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," sesungguhnya sekiranya kamu itu benar-benar menjadi orang yang mencintai akan Allah. Maka Allah kata bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "fattabi'uni."
maka ikutlah kalian akan aku. Yuhibbukumullah, nescaya Allah akan mengasihi, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampunkan akan segala dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksud daripada ayat ni menunjukkan bagi orang yang selalu mengatakan kita ini benar-benar mencintai akan Allah, kita ini selalu menjadi orang yang selalu berusaha untuk mendapatkan cinta Allah, maka tanda bagi orang yang benar-benar mencintai Allah ini adalah daripada sejauh mana kesungguhannya dalam pada nak mengikuti suruhan dan menjauhi larangan yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan suatu dalil yang memberikan pengetahuan kepada kita dalam pada kita nak menggapai cinta Allah, kita nak mencapai kepada kemuncak kecintaan terhadap Allah, ianya mestilah melalui dengan jalan mencintai manusia. Kerana sekiranya tidak ada cinta kita terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah pasti kita tidak akan mampu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam pada nak mendapatkan kecintaan daripada Allah. Tuan-tuan, hari ini ramai orang yang mengatakan dirinya mencintai Allah, dan ramai juga daripada kalangan kita yang mengaku yang dirinya benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita lihat pada orang-orang yang selalu konon-kononnya memperjuangkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, adakah terdapat pada diri-diri mereka ini akan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena petanda bagi orang yang mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik, bertepatan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istum liutammimal akhlaq, sesungguhnya aku ini diutuskan kepada kalian adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan ketika mana ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawab Sayyidatina Aisyah, kana khuluquhul Quran, maka akhlak Rasulullah ini adalah seperti mana Al-Quran. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, cuba kita pada malam ni sama-sama bermuhasabah, sama-sama kita ini merenung kembali apakah yang ada pada diri kita hari ini yang boleh untuk kita banggakan di hadapan Allah dan Rasulullah di akhirat nanti. Ketika mana kita disampaikan kepada Allah kelak, adakah kita mempunyai sesuatu yang boleh dibanggakan di hadapan Allah dengan keadaan kehidupan kita yang penuh dengan kelalaian, dengan keadaan kehidupan kita dalam pada nak melaksanakan amal ibadah, masih lagi kita menjadikan nafsu itu sebagai matlamat. Buktinya tuan-tuan, ketika mana kita melaksanakan ibadah, kita tidak cuba mencari apakah yang menjadikan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh tuan-tuan, tak lama insya-Allah kalau kita ni dipanjangkan usia, kita akan dimasukkan ke dalam bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ni bulan yang sinonim dengan Al-Quran, kerana di dalam bulan Ramadan terdapat hari yang mana hari itu diturunkan keseluruhan Al-Quran itu daripada langit pertama, daripada Allahumma salli ala Muhammad, daripada langit pertama hingga ke Baitul Izzah, yang kita sambut setiap tahun dengan nuzul Quran. Maksudnya bila sebut Ramadan, kecintaan orang terhadap Al-Quran ni makin meningkat. Orang yang jarang membaca Al-Quran pun ketika mana masuk Ramadan, dia akan datang dalam dirinya rasa nak membaca Al-Quran. Tapi cuba kita tanya balik, selama kita membaca Al-Quran, adakah kita membaca Al-Quran di atas kerana tuntutan yang datang daripada Allah dan Rasul?
Adakah kita membaca Al-Quran atas kerana kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, ataupun kita hanya membaca Quran sekadar nak memuaskan hawa nafsu kita? Saya bagi contoh untuk ibu ayah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, senang faham. Misalan ni, ketika mana kita mencintai akan seseorang. Tuan-tuan ingat tak zaman dululah masa kita baru nak kenal isteri kita, bekas kekasih kita, bekas girlfriend. Sekarang dah tak jadi girlfriend dah, dia jadi isteri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada saat kita nak tackle hati dia, tuan-tuan, apa yang kita buat? Kita cuba belajar tentang apa yang disukai oleh isteri kita, bakal isteri kita pada masa itu. Betul tak? Kita cuba cari kan, kita tanya kawan-kawan dia ni suka apa, dia ni kalau nak pakai baju warna apa. Kita mencari benda tu. Kenapa? Kita khatir kalau kita tak dapat nak menunjukkan cinta kita kepada bakal isteri kita. Dan disebabkan kita mencari itu bukanlah atas kerana nak menjadikan pemberian kita diterima, tapi atas kerana nak menjadikan bakal isteri kita tadi ni mengakui cinta yang datang daripada diri kita. Maka macam itulah juga ketika mana seorang hamba yang berkehendak akan cinta Allah terhadap dirinya, apa yang dia akan buat, tuan-tuan? Dia akan berusaha mencari jalan. Bagaimanakah ibadah yang dilaksanakan aku ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimanakah nak menjadikan ibadah aku ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam pada kita sibuk melaksanakan ibadah hari ini, tuan-tuan, kita lupa akan satu perkara, iaitu kita lupa pada hakikat Allah boleh menolak akan segala amal ibadah kita. Dan Allah boleh membatalkan segala ibadah kebaikan yang kita buat pada ketika ibadah itu tidak menepati akan kehendaknya. Ataupun dalam bahasa mudah, tuan-tuan, kita buat ibadah tanpa pengetahuan. Ketika mana ibadah dilaksanakan tanpa ilmu, tuan-tuan, maka pada ketika itu bermulalah ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan kita hanya mendapat penat lelah, tuan-tuan. Sebab tu hari ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita lihat pada perkara yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya dengan sembahyang ini akan menjadikan seseorang hamba ini tertegah daripada perkara keji dan mungkar. Makna kata bahasa mudah bagi orang yang sentiasa menjaga akan sembahyangnya, dirinya ini akan menjadi orang yang jauh daripada perkara keji dan mungkar. Kita takkan sanggup berbuat kejahatan dengan sengaja. Tapi permasalahannya, tuan-tuan, dalam pada puluhan tahun kita melaksanakan sembahyang, yang kita tunaikan sembahyang pada setiap hari tanpa kita meninggalkan satu waktu pun, bahkan kita laksanakan ibadah tersebut dengan cara yang terbaik, iaitu solat secara berjemaah. Tuan-tuan, adakah kita hari ini telah pun menjadi orang yang sangat benci kepada maksiat? Ataupun kita masih lagi duduk dalam kalangan orang yang sengaja berbuat maksiat, tuan-tuan? Orang yang tidak menyukai maksiat adalah orang yang mencintai kebaikan. Makna kata, apa sahaja kebaikan menjadikan dirinya ni rasa nak sangat-sangat nak ambil kebaikan tersebut. Pada ketika hari ini kebaikan sampai di depan kita, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ambil tak kebaikan, tuan-tuan? Sebab tu, tuan-tuan, bahaya ketika mana kita berbuat ibadah tanpa ilmu. Sebab Allah takkan terima, tuan-tuan. Allah takkan pandang pun suatu ibadah yang dilakukan tanpa pengetahuan. Kerana kita bukan buat ibadah bagi mendapatkan rahmat Allah, tapi kerana nak memuaskan hawa nafsu kita. Saya bagi contoh mudah, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara ibadah yang sunat dan ibadah yang wajib, sampai hari ini pun kita masih lagi tak boleh nak membezakan akan perkara ni, tuan-tuan. Di antara perkara yang sunat dan perkara yang wajib,
Mana yang sepatut kita dahulukan, tuan-tuan? Yang wajib lah, no? Kan? Wajiblah yang patut kita utamakan. Mengaji wajib ke sunat? Mengaji ni, mengaji, duduk dalam majlis ilmu ni, benda wajib ke benda sunat, tuan-tuan? Benda sunat ke benda wajib? Benda wajib, tuan-tuan. Menuntut ilmu adalah fardu ain. Betul tak? Berzikir, solat sunat, hak tu duduk kat sunat ke duduk kat wajib? Tapi pada ketika orang tengah menyampaikan ilmu, kita lebih memilih untuk berzikir dengan bersembahyang sunat ke kita lebih memilih untuk duduk dalam majlis ilmu? Tuan-tuan faham tak? Itulah menunjukkan kita bukan buat ibadah dengan pengetahuan, kita buat ibadah dengan nafsu, tuan-tuan. Kita buat ibadah dengan perkara yang kita suka. Kita bukan buat ibadah dengan apa yang Allah suka. Sebab situ je kita boleh nilai sejauh mana kefahaman seseorang pada hal agama. Ketika mana Nabi SAW masuk ke dalam masjid, di dalam masjid tu ada dua kumpulan. Satu kumpulan orang yang sedang membicarakan tentang hal agama. Satu kumpulan lagi adalah orang yang sedang berzikrullah. Maka ketika itu Nabi duduk bersama dengan kumpulan yang mana, tuan-tuan? Nabi duduk bersama-sama dengan orang-orang yang berbincang tentang masalah agama. Nabi tak duduk dengan orang berzikrullah. Bukan bermaksud kita merendahkan zikrullah tersebut. Akan tetapi di antara zikrullah dan juga mengaji, tuan-tuan, kepentingannya duduk pada majlis ilmu. Kerana kebaikan ibadah kita takkan sampai melainkan kebaikan itu disertakan dengan ilmu. Boleh faham tak? Kau tak faham? Kau pening kepala. Lagu mana Ustaz nak abang ni? Baik, saya bagi contoh macam ni, tuan. Bila kita masuk dalam sebuah rumah yang dah siap, kita akan terus duduk dalam rumah tu ke ataupun kita akan fikir bagaimana nak buat rumah lagi sebiji dalam rumah tu? Faham tak? Faham tak? Benda dah siap, kita masuk dalam tempat yang dah siap ni, kita akan buat lagi sekali ke rumah dalam tu ke ataupun kita akan terus duduk dalam tu? Kita akan terus duduk, pasal benda dah siap. Kalau kita pergi buat rumah lagi sebiji dalam tu, orang kata kita pandai tak pandai? Macam itulah juga dengan orang yang ketika mana ada majlis ilmu, dia masuk dalam majlis, dia duduk baca Quran, dia duduk berzikir, dia duduk semayang sunat. Orang ni sedang berbuat pekerjaan yang sia-sia sebenarnya. Sebab dia sedang menyiapkan benda yang telah disiapkan. Ataupun contoh lain, tuan-tuan, kita pergi bermusafir. Pada ketika kita musafir, di antara keringanan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bermusafir, apa, tuan-tuan? Sembahyang jamak. Disebabkan kita pergi bercuti dengan keluarga, kita ada banyak masa lapang, kita pun cakap, saya tak mau buat jamak lah, saya buat sembahyang tamam. Sebab saya bukan ada kerja apa pun, saya sembahyang macam biasa je lah. Ini adalah perkataan orang yang jahil. Sebab keringanan sembahyang itu diberikan oleh siapa? Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Ustaz, saya kalau sembahyang jamak dalam keadaan saya banyak masa lapang, Ustaz, saya rasa tak puas. Inilah orang yang berbuat ibadah dengan nafsu, bukan berbuat ibadah dengan ilmu. Ketika mana kita menjadikan nafsu sebagai tuntutan, pada ketika itu kita akan meletakkan nafsu sebagai matlamat. Sebab tu pada ketika kita rajin untuk beribadah hari ini, tuan-tuan, kita akan buat ibadah dengan sebanyak-banyaknya. Dan pada ketika hari yang kita tak rajin untuk berbuat ibadah, tuan-tuan, kita akan meninggalkan ibadah yang kita boleh buat banyak pada satu ketika. Sebab tu ada masa kita boleh baca Quran sampai sejuzuk sekali baca, betul tak? Dan kemudian kita boleh tinggal Quran tu sampai setahun lamanya. Sebab kita bukan buat dengan rasa cinta, kita buat dengan rasa kepuasan nafsu kita.
Inilah bahana balak bagi orang yang menjadikan nafsu sebagai matlamat dalam pada beribadah. Dan orang macam ni tuan-tuan, dia takkan mampu untuk menerima kebenaran. Dan orang ini dia masuk dalam kategori mana tuan-tuan? Ketika mana disampaikan kepadanya kebenaran, dia menolak akan kebenaran. Allah sebut di dalam Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Baqarah ayat 6 tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam ayat dah. Allahumma salli ala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun syadid. Telah kami tutup kepada mereka ini akan hati-hati mereka, telinga-telinga mereka, dan pandangan-pandangan mereka daripada apa tuan-tuan? Daripada kebenaran. Ketika mana disampaikan kebenaran, kita ni dibutakan oleh Allah daripada memahami akan kebenaran sesuatu. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, guru saya dia pernah pesan, perkara yang paling ditakuti bagi seorang mukmin adalah ketika mana dia disesatkan oleh Allah di dalam terang. Ketika mana padanya ada pengetahuan, akan tetapi pengetahuannya telah menjadikan dirinya tertipu dengan dunia. Karena orang yang sesat di dalam terang susah nak kembali ke pangkal jalan. Manakala orang yang sesat di dalam gelap tuan-tuan, dia mudah untuk kembali ke pangkal jalan. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi Allah Taala mengingatkan kita di dalam ayat ini, kalau kita benar-benar mencintai Allah, segala tindakan kita, segala akhlak yang duduk pada diri kita adalah tindakan dan akhlak yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita menjadikan Nabi itu sebagai panduan kita dalam pada nak menilai diri kita ini melakukan perkara yang benar ataupun salah. Tapi kena berhati-hati tuan-tuan. Hari ini dia ada satu kumpulan manusia yang konon-kononnya memperjuangkan sunnah Nabi. Akan tetapi dia membida'ahkan akan segala amalan para alim ulama. Dengan alasan dia mengatakan Nabi tak buat. Walhal sunnah Nabi ini dia bukan duduk pada perbuatan semata-mata. Sunnah Nabi ini dia duduk pada apa yang datang daripada Rasulullah. Dan penegahan yang ada adalah datang secara jelas daripada Al-Quran dan hadis. Jadi ketika mana orang yang mengatakan tahlil ini bid'ah, cuba kita tanya dia balik, di manakah bid'ah tahlil tersebut? Dengan alasan dia mengatakan Nabi tak buat. Orang yang berzikir dengan nama Allah, 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 kan ada kan satu mangkuk ayun tu, dia kata, saya panggil mangkuk ayun tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan. Orang jenis ni ajak bincang tak jadi tuan-tuan. Nah, dia kerja nak baloh, tahu baloh. Nah, kerja nak gaduh dengan orang. Nah, jadi orang ni kita tak boleh cakap elok sangat. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata zikir Allah ni zikir yang tak bawa apa-apa kebaikan. Sebab dia kata tak ada dalil yang menunjukkan kena sebut nama Allah sebagai zikir. Habis tu yang Allah sebut dalam Quran, nah, ala bi zikrillah tatma'innal qulub. Hanya sahaja dengan mengingati Allah. Tanda kita ingat pada Allah ni macam mana? Bila mulut mengucapkan nama Allah, bila hati merasakan adanya Allah. Betul tak? Kita bawa kereta atas highway laju, kita teringat kata ada polis, kita pelan tak? Nampak ada polis tu, tapi kita teringat ada polis kot, kita pelan tak kereta tuan-tuan? Pasal apa kita pelan? Tak nampak pun. Dia pun sebut polis. Apa manfaat dia? Polis tu apa benda? Tidak. Yang buat kerja bukan polis, anggota polis. Inilah dalil orang puak-puak ni, puak-puak W ni, Wahabi. Bodoh, tak boleh buat bincang. Konon-konon pandai tuan-tuan. Dan akhirnya menjadikan manusia ni makin jauh dengan Allah.
Mereka mengatakan mereka cintakan Rasulullah, akan tetapi pada diri mereka tak nampak langsung pakaian Rasulullah. Mereka berterus-terusan menghina orang-orang yang nak mengajak orang lain untuk lebih mendekati kepada Allah. Jadi itulah tuan-tuan, ibadah mestilah dilaksanakan dengan ilmu. Jadi yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai ikutlah aku itu menunjukkan bahawa sebenarnya dalam pada perjalanan kita nak menuju kepada Allah, tuan-tuan, kita kena sungguh-sungguh memahami akan apakah yang dibuat oleh Rasulullah dan yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan pada ketika kita mampu untuk mengikuti akan Rasulullah, maka pada ketika itu sudah pastilah Allah akan mengasihi akan diri kita. Nak buat apa-apa, tuan-tuan, fikir, yang aku buat ni, kalau Nabi duduk kat tempat aku, apa Nabi buat? Yang aku buat ni, kalau Nabi duduk dengan aku, Nabi akan tegah tak? Yang aku buat ni, kalau Nabi duduk dengan aku, Nabi akan suka tak? Contoh, tuan-tuan, orang buat jahat dengan kita, orang buat jahat dengan kita, Nabi suka kita balas kejahatan orang ke? Nabi suka kita maafkan kejahatan orang? Faham tak? Tapi persoalannya, kita buat tak macam tu? Ketika Nabi mengasihi akan orang lain, adakah Nabi mengasihi atas kerana orang itu mempunyai pangkat? Adakah Nabi mengasihi orang itu atas kerana orang itu mempunyai harta? Adakah Nabi mengasihi orang itu hanya kerana orang itu mempunyai pengikut yang ramai? Nabi hanya mengasihi orang yang mengasihi akan Allah. Sebab itulah walaupun ketika mana ditawarkan oleh Abu Jahal, Abu Jahal menawarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, hang nak apa hang bagi tahu Hang nak perempuan, aku bagi perempuan yang paling lawa dalam kota Mekah. Hang nak kedudukan, kami bagi hang jadi orang yang paling tinggi dalam kota Mekah. Hang bagi tahu je Muhammad hang nak apa. Asalkan dengan syarat hang tak kata yang kami buat ni salah." Kalaulah Nabi ni adalah orang yang mengasihi seseorang kerana kuasa, kerana pangkat, kerana harta dan kerana wanita, maka sudah pasti Nabi akan menerima tawaran tersebut. Akan tetapi Nabi jawab apa? Kalau kamu meletakkan bulan di atas ribaanku sekalipun, aku takkan ikut apa yang hampa nak. Kerana kecintaan yang ada dalam hati Nabi terhadap Allah itu adalah cinta yang sangat hakiki. Cinta yang tak boleh lagi nak digantikan dengan selain daripada cinta Allah. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan kita yang sedang bercerita tentang cinta Allah ni pun, kita tak boleh rasa cinta tu. Adakah kelak bila mana kita mati, tuan-tuan, kita boleh mati dalam keadaan dicintai oleh Allah? Jadi ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada ketika kita yang selalu melazimi menyebut nama Allah, kita yang selalu melazimi menyebut nama kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selalu sebut, tuan-tuan, kita boleh habiskan zikir kita, kita boleh habiskan selawat kita sehari 1000, tuan-tuan. Tetapi pada ketika kita disebutkan akan nama Allah dan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mampu merasakan apa-apa di dalam hati kita. Kita tak mampu nak merasakan betapa cintanya Allah dan Rasulullah terhadap diri kita. Maka adakah kecintaan yang diucapkan oleh mulut kita selama ini merupakan suatu bentuk kecintaan yang diterima oleh Allah dan Rasulullah? Jadi maka atas kerana itu ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagi nak mendapatkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, dua perkara ini mesti ada pada diri kita pada setiap kali kita melakukan ibadah.
seperti mana yang diajarkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, iaitu yang pertamanya perasaan khaufun, iaitu perasaan takut. Pada setiap kali kita selesai melaksanakan sembahyang, pada setiap kali kita selesai melaksanakan ibadah sedekah, pada setiap kali kita selesai melaksanakan ibadah puasa, ataupun pada setiap kali ibadah-ibadah yang kita lakukan kerana Allah, mestilah terzahir di dalam hati kita ini suatu perasaan, iaitu perasaan khaufun, takut. Takut kalau ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab inilah yang menjadi ketakutan bagi setiap mukmin, tuan-tuan. Contoh, tuan-tuan pergi buat kerja dekat satu company, bos tu bagi syarat, you buat kerja, kalau elok, I tengok I puas hati, I akan terima, I akan proceed payment dekat you. Tuan-tuan, kita akan berusaha sehabis baik nak buat ibadah tu. Kerja tu kita akan buat betul-betul tak? Kita akan cari apa yang dia tak suka, tidak? Tidak, tuan-tuan. Kita akan cari betul-betul. Dan pada ketika dah siap kita nak pergi hantar, dia ada rasa takut tu. Takut kalau bos ni tadi tak mau terima kerja kita. Sebab kalau dia tak mau terima, kita tak dapat apa-apa hasil. Begitulah keadaan orang yang beriman, tuan-tuan. Ketika mana dia melaksanakan ibadah, dalam hatinya penuh dengan perasaan takut. Takut kalau Allah tak pandang ibadah dia, tuan-tuan. Tuan-tuan, umur kita hari ni dah berapa tahun, tuan-tuan? Baki umur kita makin banyak ke makin sedikit? Sampai bila kita nak sia-siakan baki umur kita yang makin berkurang ni, tuan-tuan? Sampai bila kita nak habiskan baki umur kita ni dengan perkara-perkara ibadah yang boleh jadi sia-sia di sisi Allah, tuan-tuan? Sampai bila, tuan-tuan? Jadi mulai hari ni, tuan-tuan, kita sama-sama tanamkan rasa takut tu. Setiap kali habis buat ibadah, tuan-tuan, kita bagi rasa takut dalam hati. Ya Allah, kau janganlah tolak ibadah aku, ya Allah. Ya Allah, aku harap, ya Allah, ibadah ni, ya Allah, adalah ibadah yang diterima oleh-Mu, ya Allah. Pada setiap tindakan ibadah yang kita laksanakan, kita rasa takut ditolak ibadah tersebut. Tuan-tuan, kalau ibadah kita ditolak oleh Allah, tuan-tuan, siapa yang nak menerima ibadah kita? Sedangkan yang nak menghisap diri kita adalah Allah Al-Jabbar, yang maha perkasa, Allah yang sangat berkuasa, tuan-tuan. Kalau dia tolak ibadah kita, siapa yang nak menerima ibadah kita, tuan-tuan? Sebab tu Allah pesan dah di dalam Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah kata, siapa-siapa yang harap sungguh-sungguh nak bertemu dengan Tuhannya, maka Allah perintahkan kepadanya untuk melaksanakan amal yang soleh. Falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah sesekali kamu menyekutukan Allah di dalam ibadah yang kamu kerjakan. Jadi kenapa kita tidak ada rasa takut ditolak ibadah itu setiap kali kita melaksanakan ibadah? Kenapa kita tak ada, tuan-tuan? Sebab kita bukan buat semata-mata kerana dia, tuan-tuan. Itu je jawapannya. Pasal apa kita tak takut Allah tolak ni? Pasal kita buat bukan kerana dia. Kita buat kerana kita. Sebab tu kita yakin ibadah ni diterima Allah. Pasti Allah terima. Kita rasa macam tu. Pasal kita buat kerana kita, tuan-tuan. Kita bukan buat kerana Allah. Sehingga kan kita berjalan pada jalan agama Allah pun kita masih lagi buat kerana diri kita, tuan-tuan. Pasal apa sembahyang duha? Supaya kita jadi kaya. Pasal apa kita banyak bersedekah? Supaya perniagaan kita makin maju. Bukan kerana nak mengharapkan rahmat daripada Allah. Bukan kerana kita harap, ya Allah, disebabkan aku buat ibadah ni, ya Allah, aku harap kau ampunkan aku, ya Allah, kau terimalah ibadah aku, ya Allah. Kita tak ada rasa tu, tuan-tuan. Dan yang kedua, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana kita merasakan khaufun, takut ditolak akan ibadah kita itu di sisi Allah, mestilah ada di dalam hati kita perasaan ar-raja'u, iaitu pengharapan.
Ketika mana kita takut Allah menolak ibadah kita, kita mengharapkan agar Allah tidak menyia-nyiakan ibadah kita. Jadi ketika mana lengkap dua rasa ini di dalam hati tuan-tuan, maka kita akan sentiasa menjaga amal ibadah kita. Sebab ibadah kita tuan-tuan diterima ketika mana ianya hanya semata-mata kerana Allah. Dan bukti kata ibadah kita itu semata-mata kerana Allah ialah ketika mana kita berusaha menjaga ibadah itu daripada adanya, terdapatnya perkara-perkara yang menjadikan ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya kira cukuplah perkongsian saya pada malam ni dengan tuan-tuan. Minta maaf tuan-tuan sebab saya bukan orang yang alim, yang pandai dalam pada nak mengajar sesuatu kepada tuan-tuan. Tapi atas kerana saya nak mencari rahmat Allah, maka inilah yang boleh disampaikan oleh diri saya. Yang mana nasihat-nasihat ni semua ditujukan khusus untuk diri saya tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Ketika mana kita mula sedar akan kejahatan kita tuan-tuan, ketika mana kita mula disedarkan oleh Allah akan segala keburukan diri kita, pada ketika itu tuan-tuan, kita akan mai rasa malu dengan dia. Bayangkan tuan-tuan, Allah tak pernah berkira dengan diri kita. Pada ketika kita lapar tuan-tuan, Allah hantarkan makanan. Pada ketika kita tidak ada perbelanjaan, tak ada duit tuan-tuan, Allah hantarkan kepada kita duit, sehingga kan kita boleh simpan duit kita tuan-tuan. Pada ketika kita tak ada keluarga, Allah hantarkan kepada kita keluarga yang menyenangkan hati kita tuan-tuan. Akan tetapi ketika mana kita dikurniakan kebaikan itu oleh Allah, adakah kita menjadi orang yang juga tidak berkira dengan Allah? Kita berkira tuan-tuan. Kita takut dengan kebaikan yang Allah bagi pada diri kita, kita takut kehilangannya. Walhal ketika mana kita dilahirkan dalam keadaan telanjang bulat tuan-tuan. Kita dilahirkan dalam keadaan tidak berpakaian. Kita dilahirkan dalam keadaan tidak mempunyai sesuatu pun pada diri kita. Kenapa pada hari ini ketika mana kita dipinjamkan sesuatu oleh Allah, kita tak sanggup untuk kehilangan sesuatu tersebut? Bahkan kita lebih sanggup kehilangan Allah daripada kehilangan sesuatu yang dipinjamkan ini, ya tuan-tuan. Jadi inilah perkara yang patut kita muhasabah sama-sama tuan-tuan. Hari ini Allah bagi peringatan demi peringatan. Sebab tu saya nak kongsi satu nasihat yang disampaikan oleh guru saya. Guru saya pesan apa? Janganlah kita ini sampai dihinakan Allah pada tempat yang sepatutnya menjadi kemuliaan buat diri kita. Ketika mana Allah memuliakan kita dengan Islam tuan-tuan, kita tidak menghargai nikmat ini, maka kita telah pun dihinakan oleh Allah pada tempat yang mulia. Jadi kemuliaan apakah lagi yang kita harapkan sebenarnya? Jadi bagaimana kita nak kembali kepada Allah dalam keadaan diri kita yang hari ini tuan-tuan, dalam keadaan yang kita sahaja mengetahui siapakah diri kita yang sebenarnya di sisi Allah. Sebab tu hari ini tuan-tuan kena belajar untuk mengasingkan diri pada setiap malam. Setiap malam tuan-tuan cari satu masa untuk kita bersendirian dengan Allah. Pada masa itu tuan-tuan baru kita akan sedar di manakah kesilapan kita selama ini. Hari ini kenapa kita rasa kita cukup sempurna tuan-tuan, sehingga kita mudah untuk memandang keburukan orang, kerana kita lupa untuk menghisap akan diri kita. Dan disebabkan itulah juga kita mampu untuk merasa bangga dengan dosa-dosa yang kita buat tuan-tuan. Tanda yang menunjukkan kita ni berbangga dengan dosa kita adalah ketika mana kita mampu untuk tidur pada setiap malam tanpa melakukan solat sunat taubat. Kita merasakan yang diri kita ini tidak ada dosa pada sisi Allah. Percayalah tuan-tuan, yang menjadikan diri kita terhalang daripada merasakan dosa ini satu kerana terlalu banyaknya dosa pada diri kita. Ibarat seseorang yang sedang berpakaian putih bersih, ketika mana pada dirinya tu terkena sedikit kotoran, maka dia takkan senang duduk tuan-tuan. Dia akan rasa resah kerana baju yang putih ada tumpukan hitam yang sedikit. Akan tetapi pada ketika dia telah pun memakai akan pakaian yang kotor tuan-tuan,
Ketika mana terkena lagi perkara yang mengotorkan bajunya, maka dia takkan berasa apa-apa, tuan-tuan. Macam itulah keadaan hati kita, tuan-tuan. Ketika mana kita disebutkan tentang dahsyatnya dosa, kita tak rasa apa, tuan-tuan. Kita boleh duduk senang, relax. Kita boleh sambil tengok siling, tengok bumbung, tengok lampu cantik yang lampu surau dia kata. Sikit kesedihan dalam hati tak ada, tuan-tuan. Sikit rasa, ya Allah, kat mana aku ni, ya Allah? Kalau aku balik ni, adakah aku layak untuk mendapatkan keredaan-Mu, ya Allah? Kita tak ada rasa tu, tuan-tuan. Kerana tebalnya dosa yang duduk pada diri kita, tuan-tuan. Jadi adakah Allah akan menerima kita, tuan-tuan? Adakah kita layak untuk menjadi orang yang disebutkan Allah di dalam Quran, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah? Pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Adakah kita layak menjadi orang yang diredai Allah ketika mana kita dijemput pulang oleh Allah, tuan-tuan? Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya kira cukuplah sekadar tu perkongsian saya. Sama-samalah kita bermuhasabah akan diri kita, berusaha untuk mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulullah. Dan mudah-mudahan sebelum kita mati, tuan-tuan, Allah izinkan kita untuk menatap wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, satu kerugian bagi orang yang tak pernah diizinkan Allah untuk bertemu dengan Rasulullah. Dan ketika mana Rasulullah tak mau bertemu dengan kita semasa hayat kita, tuan-tuan, sedarlah bahawasanya diri kita ini sedah pun bergelumang dengan dosa. Tuan-tuan, kalau atas dunia Rasulullah tak mau jumpa kita, tuan-tuan, adakah pada ketika kita di sana kelak Nabi nak berjumpa dengan kita, tuan-tuan? Kita fikirkanlah perkara ni, tuan-tuan. Sampai bila kita nak meneruskan hidup dalam kesombongan kepada rahmat Allah? Sampai bila kita nak meneruskan kehidupan kita dalam keadaan menyombongkan diri daripada mengharapkan syafaat Rasulullah? Tuan-tuan, kalau kita muhasabah diri kita, kita hisab diri kita, kita akan sedar kita tak layak pun masuk syurga, tuan-tuan. Bahkan kita tak layak pun untuk mendapatkan rahmat Allah. Kerana Nabi dah sebut, kita akan dimatikan sebagaimana kita hidup. Jadi kebanyakan masa kita, tuan-tuan, dihabiskan dengan apa? Kebanyakan masa kita, tuan-tuan, kadang-kadang nak istiqamah selawat sehari 1000 kali pun susah, tuan-tuan. Jadi agak-agak adakah kita ni layak untuk bertemu dengan Rasulullah? Jadi kalau Nabi tak mau jumpa kita, siapa lagi yang kita nak harapkan di akhirat kelak untuk tolong kita, tuan-tuan? Bayangkan, tuan-tuan, pergi di sana, jumpa Nabi, tiba Nabi palingkan muka. Allahu Akbar. Kita dah duduk depan Nabi, tuan-tuan. Kita kata, ya Rasulullah, aku umatmu. Nabi tak tengok pun muka kita, tuan-tuan. Nabi kata, hang bukan umat aku. Kita nak mengadu pada siapa, tuan-tuan, pada masa tu? Pada masa tu kita nak cari siapa lagi, tuan-tuan? Kita nak minta tolong siapa selamatkan kita? Nak cari isteri kita kah? Isteri kita menjadi penyebab kita lebih untuk disiksa oleh Allah. Kita nak cari anak-anak kita kah? Masa atas dunia kita tak jaga anak-anak kita, tuan-tuan. Kita tak sedarkan mereka dengan agama. Adakah mereka nak menyelamatkan kita, tuan-tuan? Jadi siapa lagi yang kita nak harapkan pertolongan kalaulah bukan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka atas kerana tu, tuan-tuan, sebelum saya tangguh hajat saya, yang mana-mana saya pergi, saya minta benda ni, tuan-tuan. Dan tuan-tuan jangan risau, hajat saya ni tak ada kena-mengena dengan duit, tuan-tuan. Nah, walaupun madrasah saya ni saya buat dalam keadaan percuma, saya tak ambil apa-apa yuran, saya tak kenakan langsung bayaran kepada waris-waris. Nah, apa yang anak-anak ni nak, saya bagi semua, tuan-tuan, insya-Allah. Nah, depa teringin nak makan burger, insya-Allah saya usaha cari burger bagi. Asalkan depa duduk dengan kami, wirid banyak-banyak, jadi orang baik. Sebab madrasah saya bukan untuk melahirkan orang alim, tapi untuk melahirkan orang yang baik. Sebab kalau nak cerita pasal orang alim, hari ni ramai orang alim, tuan-tuan. Tapi orang baik sikit sangat. Orang baik terlalu sedikit, tuan-tuan. Kalau kita nak cerita orang alim, hari ni semua orang alim. Jadi saya harap bila saya buat macam ni, Allah sudi nak limpahkan rahmat ke atas saya yang penuh dengan kejahilan dan dosa ni, tuan-tuan. Jadi hajat saya, tuan-tuan, saya tak minta duit, tuan-tuan. Hajat saya tak ada kena-mengena dengan duit. Sebab tu saya pergi kuliah, saya tak buat tabung, tuan-tuan. Sebab saya tak mau orang kata saya ni minta duit ke orang. Alhamdulillah, tuan-tuan, daripada 2014 sampai hari ni Allah izinkan saya buat sekolah tak minta duit dengan orang.
Alhamdulillah, kebaikan daripada Allah untuk saya yang jahat ni tuan-tuan. Nah, sebab tu saya malu dengan dia, malu sungguh tuan-tuan. Saya jahat tapi Allah bagi saya buat benda baik. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Apa hajat saya tuan-tuan? Hajat saya harapkan tuan-tuan setiap malam kalau boleh, dan harap-harapnya memang boleh lah. Nah, setiap malam tuan-tuan bangun, tuan-tuan doakan saya, keluarga saya, madrasah saya, anak-anak saya di madrasah, dan sahabat-sahabat yang bantu saya di madrasah. Nah, doakan, ya Allah, hari tu ni ya Allah ada seorang ustaz ni, dia mai kat tempat kami, dia kata dia dah buat kerja agama ya Allah, maka kami minta padamu ya Allah, kau istiqamahkanlah mereka ni semua ya Allah pada jalan agamamu, kau pimpinlah mereka ini dengan pimpinan rahmatmu, kau jadikanlah mereka ini ya Allah jauh daripada perkara-perkara yang dimurkai olehmu ya Allah, dan kau izinkanlah mereka ini ya Allah untuk mendapatkan husnul khatimah, dan kau peliharalah mereka ini ya Allah, dan kau kurniakanlah sebaik-baik ganjaran kebaikan buat mereka ya Allah. Jadi tuan-tuan, tolong doakan macam ni untuk kami tuan-tuan. Saya harap Allah balas dengan lebih banyak kebaikan untuk tuan-tuan. Sebab dengan doa tuan-tuan, Allah pasti berikan kebaikan kepada kita. Jadi saya harap sangat tuan-tuan, boleh tak? Saya harap sangat tuan-tuan, tuan-tuan tolong doa dekat kami tuan-tuan. Sebab kalau Allah tak bantu tuan-tuan, kami ini takkan mampu untuk duduk pada jalan kebaikan. Pasti tuan-tuan, sangat pasti. Kalaulah bukan kerana kemurahan Allah terhadap kami tuan-tuan, kami takkan boleh duduk pada tempat yang baik. Boleh tak tuan-tuan? Yang kedua tuan-tuan, saya minta tuan-tuan tolong doakan juga anak-anak saya di madrasah ni jadi anak-anak yang baik. Minta tu ya tuan-tuan. Minta mereka jadi anak-anak yang baik supaya esok bila mereka dah besar nanti mereka boleh menyebarkan kebaikan kepada orang lain pula, insya-Allah. Boleh tak? Itu je. Boleh tak? Insya-Allah. Baik. Dan kemudian yang terakhir tuan-tuan, kat luar sana, kalau tuan-tuan tengok ada produk daripada madrasah saya. Kalau ikut-ikut saya tak mau meniaga sangat pun. Dan memang saya dah lama tak meniaga tuan-tuan. Tapi sebab sahabat-sahabat saya yang ikut saya ni, mereka nak khidmat untuk madrasah. Jadi mereka kata mereka nak buat kerja. Jadi mereka bawa lah produk madrasah ni untuk mungkin tuan-tuan boleh dapatkan nanti. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana nak beli, harga berapa, apa kebaikan dia semua itu tuan-tuan tanya sahabat saya lah. Sebab saya bukan nak nego pun. Dan insya-Allah tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak beli pun tuan-tuan jangan risau, saya tak kecil hati pun. Itu yang saya nak abang. Dia kalau orang nak meniaga, tuan-tuan tak beli, dia kecil hati. Tapi tuan-tuan tak beli, saya tak kecil hati pun. Pasal saya bukan nak duit tuan-tuan tu. Saya cuma nak doa tuan-tuan. Sebab rezeki ni Allah dah jamin dah tuan-tuan. Selama saya tak berniaga selama ni pun alhamdulillah tuan-tuan, pembelanjaan saya di madrasah sekurang-kurangnya 18,000. Cukup tuan-tuan. Saya tak minta sumbangan. Saya pergi kuliah pun saya tak minta duit pun. Ada tempat tak bagi, ada tempat baru ni saya pergi kuliah tuan-tuan, daripada al-ustaz sampai ke nilai. Habis-habis majlis ilmu, dia bagi saya sejadah satu. Rasa-rasa lah tuan-tuan, dengan sejadah boleh ke buat isi minyak kereta? Buat bayar tol boleh buat belanja makan, buat bayar duit hotel tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, saya tak kecil hati sikit pun. Sebab Allah bayar tu lebih besar daripada yang manusia mampu bagi. Dan alhamdulillah saya dah menyaksikan, dan saya sangat yakin benda ni tuan-tuan. Saya sangat yakin bagaimana Allah menjaga hamba-Nya yang nak berbuat baik. Lepas tu tuan-tuan pun benda yang sama saya nak pesan, jangan takut buat baik tuan-tuan. Percayalah pada ketika tuan-tuan benar-benar meninggalkan dunia semata-mata nak mendapatkan rahmat daripada Allah, tuan-tuan akan merasakan kebahagiaan yang orang lain tak boleh nak faham, melainkan siapa yang dah lalu. Sebab tu ulama sebut man lam yazuq la yadri. Siapa yang belum rasa tuan-tuan, dia takkan faham. Jadi kalau tuan-tuan nak faham apa yang saya rasa tuan-tuan, tuan-tuan cubalah meninggalkan apa yang kita cintai di atas dunia ni. Dan kalau tuan-tuan terus nak mencintai dunia tuan-tuan, tuan-tuan akan sakit. Tuan-tuan pasti akan sakit. Jadi atas kerana rasa kasih dan sayang pada tuan-tuan, saya sampaikan pesan ini kepada tuan-tuan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, dan mudah-mudahan Allah kurniakan pengampunan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah pimpin kita dalam pimpinan rahmat, insya-Allah. Jadi tolong doakan supaya perjalanan saya nak balik esok ni dipermudahkan oleh Allah dan dilindungi oleh Allah. Dan mudah-mudahan segala apa yang kami lakukan ni duduk di dalam keredaan Allah, insya-Allah.
Amin ya rabbal alamin. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf tuan-tuan, saya tak dapat berjemaah Isyak sama-sama sebab saya dah buat jamak dah. Nah, segi tuan-tuan tengok saya tak semayang pula, tuan-tuan kata apa ustaz ni? Tak semayang pula dia dah. Pasal saya dah jamak dah, kan? Dah jamak, saya tak boleh nak ikut dah kat belakang. Baik, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu sahaja. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau pimpinlah kami ini ya Allah di dalam pimpinan rahmat-Mu ya Allah. Kau jadikanlah diri kami ya Allah, keluarga kami, zuriat keturunan kami ini merupakan keturunan yang sentiasa berada di dalam rahmat-Mu ya Allah. Kau limpahkanlah keampunan-Mu ke atas diri kami ya Allah. Kau istiqamahkanlah diri kami dengan ketaatan ya Allah. Kau jauhkanlah kami semua daripada perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kemurahan-Mu ya Allah, kami memohon ya Allah agar Kau izinkanlah kepada kami ya Allah untuk menatap wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia ya Allah. Sekurang-kurangnya ya Allah sebelum kami mati ya Allah, Kau izinkanlah kami yang penuh dengan kejahatan dan dosa ini ya Allah untuk menatap wajah kekasih-Mu ya Allah, agar ianya menjadi petanda untuk kami bertemu kembali dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, Kau permudahkanlah segala ketaatan yang hendak kami kerjakan ya Allah, dan Kau jauhkanlah kami ya Allah daripada kemaksiatan ya Allah. Kau jadikanlah hati kami ini ya Allah hati yang sangat benci kepada dosa dan maksiat ya Allah. Kau peliharalah diri kami ya Allah. Kau kasihkanlah diri kami ya Allah. Kau lindungkanlah diri kami ini ya Allah. Mudah-mudahan dengan limpahan rahmat-Mu ya Allah, menjadikan kami ini hamba yang beruntung di sisi-Mu ya Arhamar Rahimin. Janganlah Kau siksa kami ya Allah dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Janganlah Kau palingkan rahmat-Mu ke atas kami ya Allah. Kalau bukan Kau yang memandang kami ya Allah, maka kepada siapa lagi yang kami mengharapkan akan pertolongan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau istiqamahkanlah kami dengan ketaatan ya Allah, dan Kau kurniakanlah, izinkanlah kepada kami ya Allah untuk mendapatkan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Subhanakallah.